Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita berada dalam bulan Rejab ini. Dan syukurnya kita pada Allah kerana Allah telah mengkabulkan doa kita sewaktu mana kita berada pada penghujung berada dalam bulan Ramadan dahulunya. Kemudian pada tahun ni Allah kembalikan balik kita dalam bulan Rejab, dan bulan Rejab ini berangkai dengan 3 bulan. Dan Ana sebut pada minggu yang sudah bahawa bulan Rejab ini bulan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana masuk saja dalam bulan Rejab, Rasulullah membaca sepotong doa yang disebut Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatkanlah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku sehingga aku berjaya masuk dalam bulan Ramadan. Ya Allah, doa ini diulang dan dibaca walaupun tidak ada amalan khusus yang dilakukan dalam bulan Rejab. Kita perlu faham bahawa tatkala mana masuk saja dalam bulan Rejab ini, sama ada kita nak buat amalan puasa ataupun baca Quran dan sebagainya, itu amalan kita lah. Kalau kita nak buat pun lebih baik dan lebih bagus, kerana kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menghadap dalam bulan Ramadan. Bulan Rejab ni bulan latihan untuk nak masuk dalam bulan Ramadan. Bagi orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab. Orang yang tak pernah dengar kuliah, tolong dengar kuliah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban serta bulan Ramadan, supaya latihan ini tidak menjadi kejutan apabila masuknya dalam bulan Ramadan. Ana sering kali ulang perkara demikian dengan tujuan supaya kita yang masuk dalam bulan Ramadan ini tidak berlakunya kejutan, banyak benda yang terkejut. Termasuk dalam bulan Ramadan ni terkejut dengan mata kita, terkejut tengok kuih-kuih yang banyak kan, terkejut kita dengan persiapan masuk dalam bulan Ramadan yang tak ada, terkejut pada diri kita tatkala mana kita tengok amalan kita diajar supaya meningkat terus. Supaya tidak terkejut, maka kita kena tahu bahawa kita kena buat latihan dahulu. Orang yang tak pernah baca Quran, dia baca Quran, supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, bacaan Quran dia dah lazimkan pada diri dia dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Kalau dia dengar imam-imam baca ayat-ayat yang panjang-panjang, dia rasa seronok. Kenapa dia seronok? Kerana dia dah ada latihan dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Orang yang tak pernah derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, supaya masuk dalam bulan Ramadan banyak derma-derma yang diperlukan. Ni latihan, dipanggil demikian. Dalam bulan Ramadan nanti derma yang wajibnya ialah kita diajar supaya keluar zakat fitrah, supaya tidak berlaku menjadi kita ni terkejut. Maka kita buat latihan dahulu derma dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Orang yang tak pernah dengar kuliah, tolong dengar kuliah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, supaya bila masuk dalam bulan Ramadan ada tazkirah, ada kuliah, ada peringatan. Kita tak terkejut di saat mana orang yang sedang buat kuliah, orang buat tazkirah dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah pergi ke surau ke masjid, tolong pergi ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, surau dan masjid tak berapa terkejut tengok muka dia ni. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan baru nampak dianya. Ni kejutan dipanggil demikian. Kan kita boleh lihat orang kita ni bila masuk saja bulan Ramadan terkejut habis. Surau-surau terkejut. Kena buat tambahan dipanggil. Buat tambahan dengan kemah dan sebagainya. Kenapa orang terkejut? Supaya tidak berlaku kejutan, maka bulan Rejab, bulan Sya'ban ni latih supaya kitanya tidak menjadi kejutan. AJK surau masjid pun tak terkejut tengok muka kita ni.
Tengok muka-muka ninya tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan baru nampak pula. Latihan ini kita buat dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Bulan Rejab, anda sebut pada minggu yang sudah, ada satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ini ada peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ini yang dengan tujuan apa Allah jadikan Isra Mi'raj? Yang pertamanya kerana nak mengusir rasa sedih dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perasaan sedih yang kita alami dalam hidup di atas dunia ini, dia akan terhapus tatkala mana kita boleh memahami tentang Isra wal Mi'raj. Orang yang biasa dalam hidup dia dialami dengan merudum perasaan dia, ataupun dia rasa tekanan yang amat sangat, dia boleh faham tentang Isra Mi'raj, maka dia akan rasa lega pada diri dia, dia akan rasa lapang dada dia. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana dia berada dalam bulan Rejab, Allah jadikan peristiwa Isra Mi'raj ini dengan tujuan apa dia? Di saat mana dia kesedihan dengan kewafatan dua orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah, iaitu Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid. Dua-dua orang ni orang besar dalam hidup Rasulullah, orang yang memberi support dalam hidup Rasulullah. Tiba-tiba orang ni Allah wafatkan dia, Allah matikan dia. Seorang mati dalam keadaan beriman dan seorang lagi mati dalam keadaan tak beriman, yang disebut dengan Abu Talib. Yang disebut dengan Abu Talib ini sendiri, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia wafat tak beriman pada Allah. Manakala Khadijah, dia tidak hidup dengan Rasulullah di awal-awal, tapi waktu mana dia dah kahwin dengan Rasulullah, dia memahami Rasulullah dan dia memberi kekuatan dalam hidup Rasulullah. Tiba-tiba Allah wafatkan juga Khadijah. Ini dipanggil demikian, yang disebut dengan Amu Huzn, tahun duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah jadikan Isra wal Mi'raj. Satu. Yang kedua, kenapa Allah jadikan Isra Mi'raj? Dengan tujuan untuk mengukuhkan akidah, keyakinan kita pada Allah, selain daripada nak buang segala yang namakan dengan tekanan bebanan hidup. Lalu Allah jadikan Isra Mi'raj untuk mengukuhkan keyakinan pada Allah. Mengukuhkan keyakinan pada Allah ni bagaimana? Allah jadikan dengan peristiwa ini, Allah tunjuk benda apa yang akan berlaku dalam hidup kita akan datang nanti. Tak ada orang yang boleh cerita pada kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang mengenai alam barzah, cerita pada kita tentang pada mahsyar Allah, cerita tentang mengenai syurga dan neraka. Yang ni yang besar pada diri kita. Dua. Yang tiga, kenapa Isra Mi'raj ini Allah jadikan? Allah jadikan dengan tujuan untuk memberi hadiah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberi hadiah pada umat Nabi Muhammad ni apa dia? Salat. Salat ni hadiah Allah pada umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita nak berhubung dengan Allah? Sembahyang ni satu cara perhubungan di antara manusia dengan Rabb dia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar bagaimana kita salat. Sallu kama raaitumuni usalli. Kamu kena sembahyang sebagaimana aku sembahyang, kata Rasulullah. Nak ajar kamu nak berhubung dengan Allah ni macam mana? Orang-orang yang tak faham tentang agama, dia pergi cari padri, nak suruh padri bagi tahu pada Tuhan dia. Orang yang tak tahu tentang agama, dia cari berhala, dia nak suruh bagi tahu pada Tuhan dia. Padahal dalam hidup kita ni Allah bagi cara. Tak perlu kamu guna perantara dalam hidup kamu. Kamu boleh direct diri kamu. Kamu orang apa dia? Kamu orang Melayu. Kamu orang apa dia? Jawa. Kamu orang apa dia? Banjar. Kamu orang apa dia? Kamu orang Kedah, Kelantan. Kamu tak kira bangsa apa pun kamu boleh direct kamu dengan Allah. Tak kira kamu ni Arab ke, kamu ni orang Melayu ke, kamu ni kedudukan apa pun, kamu ni nampak hina pada pandangan manusia sekalipun ataupun mulia pada pandangan manusia, kamu ada satu jalan je. Ya Allah bagi pada kamu, nak kamu berhubung dengan Allah. Apa dia yang kamu kena berhubung dengan Allah? Melalui solat. Solat merupakan satu hadiah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang tak solat artinya dia buang hadiah yang Allah kurniakan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Yang keempat, kenapa Allah jadikan Isra Mi'raj? Allah Subhanahu wa taala nak menghiburkan hati orang mukmin. Isra Mi'raj satu hiburan orang mukmin. Hiburan orang mukmin macam mana? Kamu jangan risau. Hidup kamu bagaimanapun kamu susah, kamu akan nampak ada akhirat pada diri kamu. Bukti dia siapa dia? Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan wakil. Nabi kita jadi wakil pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi Isra Mi'raj. Pergi Isra Mi'raj untuk lihat apa dia? Bagaimana akan datang nanti, suasana yang akan datang nanti, yang menyebabkan
kita dengar cerita daripada Nabi Muhammad, kita rasa terhibur. Jiwa kita ni rasa terhibur, tenang jiwa kita. Orang buat khianat pada kita, kita tenang. Orang yang kata macam-macam gaya pada kita, kita rasa lapang. Kenapa? Kerana ada Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni Allah mulakan dengan kalimah Subhana, maha suci kamu ya Allah. Allah gunakan kalimah demikian. Subhana maknanya membersihkan dalam hidup kita ni daripada perkara yang syirik. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat ni yang besar tentang Isra Mi'raj ni, sehingga kan ulama-ulama gambarkan Isra Mi'raj satu benda yang besar yang diberi kepada mukjizat yang agung yang diberi lepas pada Al-Quran Karim. Lepas pada Al-Quran Karim, Al-Quran tu besar, mukjizat yang diberi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah bagi yang dinamakan dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni satu benda yang kharijul adah, keluar daripada kebiasaan manusia. Yang Isra Mi'raj ni ana sengaja sebut dengan tujuan nak suruh apa dia? Para hadirin sekalian kena faham cerita Isra Mi'raj. Balik hari ni cerita pada anak cucu kita tentang Isra Mi'raj. Bagi tahu pada mereka, jangan cerita tentang Upin dengan Ipin je, jangan. Jangan sibuk cerita tentang apa dia Doraemon je dalam hidup kita, jangan. Cerita pada anak-anak kita ni peristiwa yang besar, yang hebat tentang mengenai perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ini sendiri. Satu benda yang agung yang kita kalau sekiranya orang keluarga kita ni pergi ke satu tempat, kita rasa bangga dah. Kita banggakan anak-anak kita kalau dia boleh pergi ke luar negara. Anak belajar kat mana? Belajar United Kingdom, mau bangga je rasanya. Anak belajar kat mana? Belajar kat Mesir, rasa bangga je kitanya. Yang anak kita mewakili keluarga kita. Kemudian ataupun orang kampung kita boleh juara badminton negara je misalnya contohnya. Bukannya apa pun, juara je, kita rasa bangga lah. Kemudian orang kampung kita juara pertandingan kebangsaan, tandingan memancing kebangsaan misalnya contohnya. Masuk surat khabar, rasa bangga lah. Ini kan pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabi kita. Nabi kita, oleh kerana dia nabi kita, kebanggaan itu mesti lebih besar dalam jiwa kita. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi Musa alaihi salam dia rasa cemburu terhadap Nabi Muhammad, terhadap umat Nabi Muhammad. Bahkan dalam doa dia kata, alangkah bagusnya kalau kamu jadikan aku ya Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain berbangga. Ini kan kita, bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj kita boleh tengok bagaimana besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan nabi-nabi yang lain semua menjadi makmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya gambaran kita kena rasa bangga tatkala mana berada dalam bulan Rejab dalam memahami tentang Isra wal Mi'raj. Itu yang besar yang nak sebut pada para hadirin sekalian. Sebelum daripada kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini tentang mengenai dakwah yang perlu kita laksanakan dan bagaimana kita boleh terhasilnya dakwah ini dalam pengajian yang kita sebut pada minggu yang sudahnya. Terhasilnya dakwah ini melalui beberapa sebab. Keberhasilan sejak mula pertama disebabkan oleh kerana dakwah tadi dipusatkan pada beberapa perkara yang menyebabkan kita berjaya dalam dakwah. Ini nak sebut adab di antara guru dan anak murid. Dan nak suruh sampai ni matlamat guru ni, kalau dia mengajar, dia kena memahami perkara ni. Mengajar dia, objektif dia mesti sampai tahap ini. Yang pertama, kepercayaan kepada kepimpinan yang kita sebut pada pengajian yang minggu yang sudah. Yang kedua, ingatan yang terus menerus. Dakwah ni dia tak boleh terhenti, tak boleh. Dia kena berterusan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun kena ada dakwah dipanggil. Terus menerus. Islam ni dia tak boleh terhenti. Kalau kita terhenti, dia akan hilang terus. Ini kaedah dalam dakwah. Macam kita baca Quran. Kita jangan ingat kita khatam Quran waktu mana kita kahwin dahulu, maka kita tak perlu baca lagi dah sekarang. Tak. Khatam Quran waktu kahwin tu kerana nak memulakan hidup dalam ulama-ulama Melayu kita ni dia susun. Lekat nak kahwin buat khatam Quran. Kenapa khatam Quran? Nak suruh kamu nak memulakan kekeluargaan kan? Oleh kerana kamu nak memula kekeluargaan, kamu kena mula keluarga kamu dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Lagi mana kamu tak khatam Quran, selagi itulah kamu tak akan faham bagaimana kamu nak susun rumah tangga kamu. Lalu orang kita pun dia buat satu program upacara khatam Quran sebelum daripada melangsungkan perkahwinan. Yang ni tak ada pun zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada pun. Cuma orang Melayu kita buat dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh ingat kamu nak masuk fasa yang kedua dalam hidup kamu.
Sebelum daripada ni, kamu fasa pertama kamu seorang-seorang hidup. Lepas pada kamu seorang-seorang kamu hidup, kamu nak hidup berdua pula lepas pada ni. Berdua ni tentu hari yang lain, tak sama dah dengan hari biasa. Sebelum daripada ni kamu boleh balik lewat. Sebelum daripada ni tak ada orang tanya kamu nak makan apa dia, kamu tinggal kat mana dan sebagainya. Tapi bila kamu masuk fasa kedua, rumah tangga, tak, kamu beza lah. Beza kamu kena tahu bila kamu kena balik, bila kamu kena dengan rumah tangga kamu. Bila ni fasa kedua dipanggil. Nak duduk dalam fasa kedua bukan hidup dengan nafsu, tidak. Bukan hidup dengan yang ni, tidak. Tapi hidup dengan apa dia? Dengan Al-Quran. Al-Quran ni perlu dibaca. Perlu dibaca untuk dipahami. Kalau kamu tak baca, tentu kamu tak boleh faham. Macam mana kamu nak faham kalau kamu tak baca? Nak tak nak, kamu kena baca. Bila kamu baca Al-Quran, boleh berhenti ke baca ni? Tak boleh. Sampai bila kena baca Quran? Sampai kamu mati. Itu kaedah. Sebab tu kita dalam hidup kita ni, kita buat contoh Quran ni dakwah. Dakwah dalam hidup kita. Baca dan baca dan baca. Dengan tujuan, cuba kita berhenti baca Quran. Perhatikan sekali, perhati. Berhenti sekejap je baca Quran. Berhenti sekejap je baca Quran. Nak baca balik tu gagap je balik. Kita rasa tergagap-gagap terus baca Quran. Macam kita berhenti dengar kuliah. Perhatikan sekali, tak dengar kuliah ni 2-3 minggu. Datang balik gagap kan. Tengok kat mana, muka surat mana dia panggil. Kita tengok muka surat mana tu, kita tak kelam kabur dah kita. Yang kita belajar minggu yang sebelum ni apa dia? Kenapa dia? Terhenti. Dakwah ni jangan terhenti. Dakwah ni kena berterusan. Dakwah istilah kita, khutbah istilah kita, apa dia, ceramah istilah kita. Kemudian apa dia lagi? Istilah-istilah yang kita guna. Tazkirah istilah je. Tu istilah-istilah, tapi hakikat satu je, mengajak manusia ingat pada Allah. Beletir istilah kita dipanggil demikian. Beletir ni istilah juga, istilah, tapi sebenarnya dalam letiran ada dakwah, dipanggil demikian. Seorang ibu yang beletir, dia beletir, engkau ni bangun lewat subuh, engkau ni, dia sebut pada anak dia, engkau ni dah kahwin pun lewat lagi bangun, engkau ni, dia beletir pada anak dia pun tutup telinga, misal contohnya tutup telinga ni. Tapi sebenarnya hakikat ibu dia sedang berdakwah, ayah dia sedang berdakwah. Ayah dia sebut, engkau ni sembahyang berjemaah pun payah lagi, dah kahwin pun payah lagi sembahyang berjemaah. Sebenarnya bunyi letiran, sebenarnya bukan, dia sedang berdakwah, dipanggil demikian. Dia cuma orang Melayu kita dibahagi-bahagikan, dia panggil yang ni beletir, yang ni ceramah, yang ni kuliah, dia panggil demikian. Oleh kerana kita faham ibu mesti beletir pada anak. Itu je kefahaman dalam diri kita. Padahal ibu sedang berdakwah, padahal ayah sedang berdakwah, padahal seorang yang sedang berdakwah bagi tahu nak hidupkan jiwa manusia. Kalau manusia tak diingatkan, manusia akan leka. Perhatikan sekali, perhati ya. Orang yang hidup dia tak dengar kuliah, hidup dia tak dengar tazkirah, hidup dia tidak dinasihati, kerah terus hati dia. Kerah terus hati dia. Sebab tu Islam ni ajar dalam dakwah ni dia kena berterusan dalam hidup seseorang. Bahkan kita kena rasa syukur, alhamdulillah kita diingatkan dan diingatkan dalam hidup. Itu cara demikian. Yang ketiganya, hubungan dengan golongan kelompok yang berbudi. Hari ini kita sambung lagi. Yang ketiganya, hubungan dengan golongan kelompok yang berbudi luhur dan baik amalannya itu sudah dapat melekat dalam kalbunya, dalam hatinya. Dalam dakwah ni dia kena dekat mad'u dengan da'i. Orang yang diseru dan orang yang menyebut. Orang yang menyebut, da'i dengan mad'u ni saling berkait dalam hidup masing-masing. Mesti dekat je. Seorang guru dengan anak murid jangan jauh. Kenapa dia? Nak suruh melekat dalam jiwa dia, terkesan dalam hidup dia. Terkesan apabila guru dengan anak murid, dia dekat je, dia sentiasa perhati perjalanan anak murid, maka terkesan dalam hatinya seolah-olah tidak mungkin akan berpisah lagi dengannya. Dia akan jadi demikian. Apabila masuk je dakwah yang diajar ini, seolah-olah tak boleh nak pisah lagi. Kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat dia rapat. Sehingga kan kita boleh tengok rapat tak rapat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ludah aili Rasulullah, sahabat tu pergi ambil aili Rasulullah. Tak sempat jatuh ke tanah. Belum sempat jatuh ke tanah, kemudian ambil dah. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia ludah aili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bekas. Kemudian ludah tu Rasulullah suruh sahabat pergi buang air liur saya ni. Sahabat pergi jauh sikit, kemudian minum air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok sampai peringkat demikian. Air liur kita ada orang nak minum. Air liur kita ni dia panggil demikian. Semut pun tak selera.
Semut pun tak selera dipanggil demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rapat tak rapat sampai tahap demikian. Rapat ni kenapa? Di antara dai wa mad'u, di antara orang yang mendakwah dan orang yang kena dakwah. Rapat dipanggil demikian. Sehingga kan kita baca dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, tengah-tengah perang, sahabat-sahabatnya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang, semua lingkung badan masing-masing melingkungi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diserang dalam perang Hunain yang kita tengah belajar dalam di setiap hari Isnin di masjid ni sendiri. Tiap-tiap nak sebut dalam perang Hunain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang, sahabat-sahabat tolong lingkung selamatkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana apa dia? Kerana rapatnya hubungan di antara orang yang menyebut dan orang yang kena sebut. Kita ni jauh dah, kita ni zaman kita ni macam ana sendirinya mengajar kadang-kadang jauh dengan Farhan sekian, nampak sekali seminggu nampak, kemudian lepas itu tak ingat dah, Farhan sekian tak tahu dah macam mana kehidupan anak, macam mana kehidupan kekeluargaan. Sebenarnya kena tahu ni dengan tujuan apa dia? Untuk jadi iktibar, untuk jadi pengajaran dan untuk diikuti, dipanggil demikian. Pendakwah, sebab tu pendakwah dia kena jadi contoh. Dalam hidup dia kena jadi contoh. Kenapa? Untuk senang diikuti dan diamali dalam kehidupan di kalangan seorang. Sebab tu da'i ni ataupun pendakwah ni warasatul anbiya. Dia dianggap pewaris Nabi. Pewaris Nabi yang mesti menjadi contoh bagaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW buat macam mana? Dia kena ikut cara Rasulullah SAW tersebut. Seolah-olah tidak mungkin akan berpisah lagi dengannya. Juga selalu menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan menurut ketentuan. Duduk dalam majlis-majlis iaitu bagaikan berzikir, bertukar fikiran mengenai ilmu pengetahuan serta memperkukuhkan persambungan dengan semua anggotanya, khusus yang ada di dalam asuhannya itu. Yang ni yang dilakukan oleh guru pondok misalnya contohnya. Guru pondok dia buat demikian. Lepas sembahyang dia baca wirid. Lepas pada baca wirid ni, dia wirid itu kemudian diikuti oleh anak-anak muridnya. Kebanyakan demikian. Cuma dalam dunia moden kita ni sukarlah kita nak buat demikian. Sebagaimana zaman-zaman dahulu, orang-orang alim zaman dahulu, mereka hidup dalam keadaan lingkungan ingat mengingati. Itu yang menyebabkan kekuatan pada mereka. Yang keempatnya, berhasilnya dakwah ni sering-sering mengingatkan perihal adab kesopanan, perhubungan yang baik antara dirinya sendiri dan apa yang didakwahkan dengan seluruh umat manusia itu sendiri. Yang keempat, berhasilnya dakwah dengan cara apa dia? Sering memperingatkan sepanjang masa, ingatkan di antara satu sama lain. Jangan terhenti sebagaimana kita sebut tadi. Yang kalau terhenti maka hilang adab terus, hilang akhlak terus. Kita diajar supaya ingatkan, ni guru kita, ni kita tumpang belajar dengan dia, yang ni anak murid kita, yang kita kena tahu tanggungjawab di antara satu sama lain. Empat, yang kelima, menunaikan secara terus menerus mengenai pelayanan yang perlu diberikan pada orang yang ramai. Orang banyak ni kita kena tahu tanggungjawab. Sebagai seorang guru dia kena tahu tanggungjawab dia apa dia. Kadang-kadang ada orang datang ke rumah kita tengah-tengah malam. Orang datang ada masalah. Bukan orang datang begitu saja, tidak, datang ada masalah. Masalah apa dia? Kadang-kadang datang tengah-tengah malam. Ini pengalaman Nana lah. Datang ketuk-ketuk pintu, kenapa? Rumah saya berhantu, Ustaz, dia sebut. Rumah saya berhantu. Kita kata, betul nak buat macam mana? Ustaz halau hantu, barulah saya boleh tidur, dia sebut demikian. Kadang-kadang benda-benda demikian berlaku. Kita pun pergi baca ayat-ayat Quran sikit. Baca ayat-ayat Quran, baling lala dada hitam sikit. Kemudian kita kata, tak ada dah hantu tu. Kita sebut demikian. Tak ada dah tu, keluar dah semuanya. Dia pun boleh tidur. Kita pun lepas malam tu, dah 3 hari lepas malam tu, kita tanya, dah boleh tidur? Dah. Boleh tidur dah. Hantu dah lari, senang ceritanya. Nak sebut kadang-kadang melayan kerenah orang ni lebih pada anak-anak kita. Melayan kerenah orang ni macam-macam gaya. Anak pernah cerita pada para hadis sekian, pukul 3 pagi orang telefon. Orang telefon dering tak berhenti. Telefon. Anak tengok sampai 10 kali. 10 kali dah telefon ni kita angkat. Kita kata mesti penting sangat ni. Angkat-angkat, kita tanya kenapa? Dia kata, Ustaz, saya baru dapat anak, Ustaz, dia sebut demikian. Baru dapat anak. Lepas tu anak kata, alhamdulillah, tahniah lah. Dia pun jawab, dia kata, nak suruh Ustaz bagi nama, dia kata. Pukul 3 pagi nak suruh bagi nama. Anak kata, tunggulah besok. Anak kata, anak tengah rehat sekarang ni. Anak kata, kalau tunggu besok sikit tak boleh ke? Kita tanya. Dia kata, saya gembira sangat, Ustaz.
Saya gembira sangat kalau boleh ustaz bagi nama sekarang juga disebut. Tengok manusia, dia nak supaya dia penuhan hajat dia. Kita kena buat ke? Ya. Sebagai seorang da'i, buatlah. Selagi mana kamu ada keupayaan dan keupayaan. Boleh jadi ni sikit, zaman-zaman dahulu teruk lagi. Anak dengar guru-guru anak cerita, nak pergi berdakwah tu, kena bawa sendiri generator. Kena pikul sendiri generator. Tengah-tengah cakap tentang agama, orang lempar telur temelar. Lempar telur temelar. Kemudian balik daripada ceramah, orang halang jalan. Orang halang jalan dan sebagainya. Ni zaman-zaman dahulu. Alhamdulillah, zaman sekarang ni, apabila orang dah faham sikit agama, bukan kita ni 10 tahun yang sudah je kita boleh beza terus. 10 tahun yang sudah, TV mana ada cerita tentang agama? Ada satu je forum perdana dia panggil. Zaman-zaman 10 tahun yang sudah. Tapi sekarang alhamdulillah, buka TV, siaran TV Al-Hijrah ada, TV Astro Asis ada. Walaupun ada tengah-tengah tu iklan-iklan yang mencurigakan dia panggil. Walaupun ada benda-benda demikian, tapi kita tengok senangnya dalam dakwah. Dalam dunia sekarang. Dulu-dulu mana ada pertandingan imam muda, tak ada. Imam tua lagi tak ada. Nak sebut zaman-zaman dahulu. Sekarang dah mula dah imam muda, sikit lagi imam dewasa pula, imam tua pula. Boleh jadi macam-macam gaya lah yang ada ni. Lepas pada ni, nak sebutnya apa dia? Medan dakwah kita lebih terbuka dan lebih senang dalam medan dakwah ini sendiri. Sekarang ustaz-ustaz kena ada Facebook, kena ada Twitter. Kenapa kena ada demikian? Dengan tujuan nak suruh apa dia? Dakwah. Keterbatasan. Boleh jadi ada orang yang tak dengar sekarang, orang yang tak duduk dalam majlis kita. Tapi walaupun dia tak duduk dalam majlis kita, dia sedang berada di hadapan TV, di hadapan komputer, sedang mendengar kuliah kita sekarang. Yang anda dipahamkan di Jerman, ada seorang hamba Allah baru 3 hari sudah, dia telefon pada anda. Dia kata tiap-tiap minggu dia tak miss kuliah di sini. Dia tak miss dalam kuliah ni. Kenapa? Melalui TV Selangor yang didengar. Boleh jadi dia kata saya menadah kitab, saya mendengar dengan keluarga saya. Maknanya ada hikmah dalam dunia sekarang. Allah jadikan bagaimana Allah buka keadaan yang kita lalui dalam kehidupan kita. Dan ini dilakukan dengan hati terbuka. Para pendakwah kena berlapang dada dalam banyak perkara-perkara demikian. Kena banyakkan berlapang dada dalam medan terbuka ni. Cuma jangan terbuka sampai tak kenal syariat. Itu kena jelas. Jangan sampai bebas sangat sehingga tak tahu batasan syariat. Boleh bersalam semua orang dengan. Kemudian ustaz-ustaz pun dah jadi lain pula dah. Jangan, dia ada batasan dan ada had dan ada ukuran yang tertentu. Mantap, gembira dan suka menerima jikalau ada yang bertanya. Kadang-kadang ada yang tanya soalan-soalan yang pelik-pelik bertanya. Tanya pada kita soalan-soalan yang kadang-kadang kita kata tak layak kita nak jawab. Tapi oleh kerana ni keadaan yang terbuka, kita kena jawab pada mereka ni sendiri. Ini keadaan yang berlaku. Anak-anak muda kita lebih aktif memahami tentang agama. Nampak sekarang ni masing-masing sibuk nak kembali pada agama. Ini benda-benda yang baik dalam proses yang baru dipanggil demikian. Ada pelajar daripada Dublin, daripada Ireland, dia hantar mesej pada anak. Dia tanya, ustaz, sekarang ni di Ireland Maghrib pukul 9.15 malam dia tu. Maghrib. Kemudian Isyak pula pukul 12 lebih dia sebut. Isyak pukul 12 lebih tengah malam. Malam tu jadi singkat masa dia. Kemudian masa dia jadi pendek. Jadi dia kata, ustaz, dia kata di Ireland sekarang ni imam-imam banyak jamak. Sembahyang maghrib dengan isyak tu jamak. Jadi macam mana hukum ustaz dia tu? Hukum jamak ni sendiri. Ni benda-benda yang baru dalam masyarakat kita ni, kita kena jawab. Anak-anak kita yang belajar ni, dia nak faham tentang perkara-perkara demikian. Macam mana jawapan dia tu? Nanti kita jawab kemudian nanti insya-Allah. Kemudian mereka memberikan jawapan itu pun wajib dengan hati yang jujur dan tidak terpaksa. Jawab dengan guru-guru dia kena jawab. Orang alim dia kena jawab. Selagi mana kamu boleh jawab, kamu jawab. Kalau kamu tak ada ilmu tentang jawapan itu, kamu minta supaya pindahkan pada orang lain yang boleh jawab. Kerana Islam ni kaedah dia qul hatu burhanakum. Bawa hujah-hujah kamu. Selagi mana kamu tak puas hati, kamu boleh tanya. Islam memberi ruang. Bertanya pada guru memang disyariatkan. Cuma dengan tujuan untuk apa dia? Tujuan untuk memantapkan ilmu kita, bukan untuk menjatuh dan mengaibkan guru tersebut. Itu beza dia panggil. Ada orang yang tanya dengan tujuan nak mempelekehkan. Ada orang yang tanya dengan tujuan untuk apa dia? Untuk nak tunjuk dia cerdik.
Dia ada sistem pertanyaan, tapi bertanya dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, disuruh dan diajar dalam agama kita ni sendiri. Dan guru-guru pula jawab. Dan anda tengok di antara ustaz yang suka jawab terhadap soalan-soalan, Ustaz Azhar Idrus kan. Dia suka jawab soalan-soalan. Tanyalah pada dia banyak-banyak, senang dia jawab. Nak sebutnya persoalan-persoalan yang dia suka menjawab soalan. Jadi ada ustaz-ustaz yang dia tak suka jawab soalan. Tengok soalan dia tutup. Tengok soalan dia tutup. Kenapa? Payah nak jawab. Dia yang dia tahu dia nak mengajar je. Ada juga demikian. Ada ustaz dia tak suka mengajar panjang sangat. Tak berada hidup, dia kata, misal contohnya. Habis tu macam mana? Jawab soalan lah, senang. Pun ada juga. Maka dua-dua diberi pilihan dalam agama ini sendiri. Ataupun terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa yang membimbangkan. Jawab dalam persoalan-persoalan ditanya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat kita, supaya tidak menjadi yang dinamakan rungutan yang menjadikan pada di kalangan kita ni silap faham dalam masalah agama ini sendiri. Ana sebut ni ana sebut di kalangan pelajar-pelajar universiti USI, ana sebut pada mereka, ana kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mata ni ada mata yang mata berzina, ada mata zina, ada telinga zina, ada tangan yang zina. Rasulullah SAW sebut dalam hadis Rasulullah, ada kaki yang zina. Zina kaki, jalan tempat maksiat. Zina mata, memandang benda yang diharamkan oleh Allah, lama-lama jatuh zina. Kemudian zina tangan, yang namakan dengan apa dia? Zina tangan, sentuh. Kemudian apa dia lagi? Dunia baru sekarang ni yang namakan dengan SMS, zina tangan. Zina tangan lah. SMS pada orang yang kamu hantar mesej kepada orang yang tak layak kamu hantar mesej. Zina tangan. Zina tangan, zina. Yang kemuncak zina ialah melakukan persetubuhan haram itu sendiri. Kemuncaknya pada yang disebut dengan kemaluan zina. Ini Rasulullah SAW sebut dalam hadis, dalam kitab Menawar Bagi Hati, dia sebut cerita demikian. Ada pelajar yang tak puas hati, dia balas balik dalam Facebook, dia kata, saya tak puas hati dengan pandangan ustaz, kata SMS ni dianggap zina juga. Itu boleh jadi ijtihad ustaz, boleh jadi yang pandangan ustaz. Anak kata tak apa, anak kata ni pandangan anak. Anak sebut bahawa zina ni zina tangan, SMS di antara zina tangan. Kenapa membuka ruang? Dia kata kenapa ustaz tak buat contoh surat? Surat pun zaman-zaman dahulu hantar surat. Anak kata zaman dahulu zina tangan melalui surat. Zaman dahulu sebelum kahwin kamu dah hantar surat, dah bercinta, dah bagai. Zaman-zaman dahulu kan buat surat tu macam kapal terbang. Buat surat tu macam apa dia? Macam-macam cara. Surat zaman dahulu. Tapi sekarang orang tak buat dah surat. Orang hantar SMS. Oleh kerana demikian, SMS itu kalau kamu belum kahwin, kamu boleh jadi zina. Apa dia? Kamu dah mula merangsang syahwat manusia. Hantar SMS tu dah mula rangsang. Kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, hantar SMS. Tanya pada ustaz-ustaz, ustaz, bagaimana hukum demikian? Ustazah, apa hukum demikian? Dia jawab, itu tidak zina. Itu disuruh dalam agama. Nak sebutnya gambaran demikian. Ini ada pelajar-pelajar dalam dunia teknologi sekarang ni, dia akan jawab, dia jawab. Para hadirin sekalian boleh tengok dalam Wallana tu, ada pelajar yang menulis benda demikian, dan anda biarkan. Nak suruh kita boleh faham tentang bagaimana konsep dalam dunia dakwah kita pada hari ini. Suatu gerakan di dalamnya berkumpullah orang-orang yang baru memulai dengan cara demikian. Maknanya dalam dakwah ni berbeza-beza keadaan. Yakni dengan melaksanakan 5 perkara di atas itulah. Di atas itulah gerakan yang insya-Allah akan dapat hidup langsung dan berkembang, yang makin lama makin besar dan juga makin kuat. Islam ni berkembang. Semakin besar dan semakin kuat. Hari ini kemarin pilihan raya presiden di negara Mesir. Pemilihan presiden. Dan kemenangan umat Islam di Mesir ni, dia ada kesan pada negara Palestin. Para hadirin sekalian kena faham demikian. Kalaulah presiden yang baru ni dah tak ada dah, Husni Mubarak dah tak ada. Naik presiden yang baru yang faham tentang Islam. Dr. Morsi ni sendiri, kita doa mudah-mudahan Allah bagi kemenangan pada beliau. Kemudian naik saja dia, kemenangan ini, medan dipanggil batasan di antara Palestin dan juga Mesir itu lebih mudah untuk diberi kekuatan pada umat Islam di sana. Sebelum daripada ini, Israel masuk dalam ruang udara Mesir untuk serang umat Islam di Gaza.
Tapi bila orang Islam pegang, takkan orang Islam nak biarkan membunuh umat Islam juga. Malam kemarin umat Islam di Palestin sembahyang hajat, doa, ya Allah tolong bagilah kemenangan pada umat Islam di Mesir. Kenapa dia? Kerana ini merupakan dakwah untuk memberi kemenangan pada umat Islam di bumi Gaza ini sendiri. Ini benda-benda yang kita kena faham dalam dunia dakwah yang baru pada diri kita. Faham ke tak faham, buat-buat faham lah senang kita. Nampak macam termenung sikit sebut antarabangsa. Kemudian inilah sebabnya maka para alim ulama gemar bekerja giat wajib memusatkan perhatian pada hal-hal yang tertera di atas yang kita sebut tadi, agar setiap orang yang mulai mengenal dan masuk ke tempat mengajarnya dapat tenang dan tenteram sejak pertama kali. Jikalau yang terjadi itu sebaliknya, maka sebaliknya lah pula yang akan muncul, iaitu murid yang lama pun akan meninggalkan tempat belajarnya. Kalau tak ada perkembangan dakwah Islam ni tak berkembang, maka tak sampailah yang akhirnya dia kembali balik pada zaman-zaman dahulu. Dalam dunia kita ni alhamdulillah, kita tengok masjid-masjid, surau-surau berkembang hari ni. Masing-masing sibuk menghidupkan surau dan masjid. Masjid-masjid zaman-zaman dahulu jarang kita tengok orang ni melimpah ruah masjid. Zaman kita sekarang alhamdulillah, hasil daripada tarbiyah berapa tahun ni? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sekarang masjid-masjid melimpah ruah. Masjid melimpah ruah. Nak dengar kuliah je. Zaman dahulu yang melimpah ruah siapa dia? Konsert. Adanya konsert, ramailah orang. Tapi sekarang tak. Padan panggil Ustaz Azhar Idrus seorang je, ramai dah orang. Penuh melimpahnya orang. Maknanya apa dia? Gambaran ni dalam dunia teknologi yang kita belajar pada hari ni. Anda dipahamkan 27 hari bulan kat sini kan. Jadi para hadirin sekalian jangan tertinggal untuk datang belajar bersama dipanggil. Nabi Allah Nuh AS pernah mengajak umatnya dan berkata sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, iaitu ani'budullah wattaquh wa'ati'un. Nabi Nuh AS sebut, hendaklah kamu semua jadi hamba pada Allah. Ani'budullah, kamu kena jadi hamba pada Allah. Wattaquh, dan hendaklah kamu takwa pada Allah. Wa'ati'un, dan hendaklah kamu mentaati segala apa yang aku bawa ini sendiri. Waktu digunakan dengan jamak. Wa ati'un, segala benda yang aku bawa ni, kamu jangan ingat benda ni kamu boleh terima, benda ni kamu tak nak terima. Tak. Segala benda yang aku bawa, Nabi Nuh AS kata, kamu semua ikut perintah Allah. Para hadirin sekalian, kalau kita bincang tentang Nabi Nuh AS, di saat mana Allah bagi pada diri dia umur dia panjang. Panjang tak panjang umur Nabi Nuh ni sepanjang mana? 950 tahun. 950 tahun dakwah pada kaum dia. Yang mengikut dia ni seramai mana? 80 orang dia. 980 tahun. Kita baca dalam Al-Quran, dia sebut apa dia? Nabi Nuh AS mengadu, inni da'autu qaumi lailan wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh AS sebut, ya Allah, aku berdoa, aku panggil kaum aku ni pagi petang, dakwah ni pagi petang, siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tak ada orang yang nak menambah kecuali semua nak lari ya Allah. Allah uji Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh sabar dengan ujian ini. Ujian bukan sekadar masyarakat saja, anak dia, isteri dia pun tak percaya pada Nabi Nuh AS. Tak percaya. Yalah, kalau kita hidup zaman Nabi Nuh, agak-agak kalau kita hidup zaman Nabi Nuh lah, kalau Allah tak bagi iman, payah juga kita nak yakin. Nabi Nuh Allah Subhanahu Wa Taala suruh letak buat kapal atas bukit. Buat kapal atas bukit ni logik ke? Tak logik langsung. Kalau kapal tu di pelabuhan, tahan juga. Kalau buat kapal tu di sungai, tahan juga. Ni buat kapal atas bukit. Tapi tengok, Allah nak uji orang yang mengikut seruan Nabi Nuh AS. Allah nak uji yang mengikut ni, 80 orang ni boleh ikut, kemudian boleh naik kapal. Anak dia sendiri tak percaya pada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh AS ini sendiri. Satu orang yang menjadi pendakwah, dia kena sabar. Kadang-kadang dia berdakwah orang tak dengar, tak apa, sabar. Ya, kita ni jangan ingat mesti jadi ustaz, jadi ustazah baru pendakwah. Tak semesti. Siapa yang faham agama, dia cerita tentang agama. Siapa yang faham agama, bagi tahu tentang agama. Orang yang ada, anda ingat guru anda di pesan, dia kata siapa yang ada ilmu satu sudu, dia ajar cara satu sudu.
Yang ada ilmu satu mangkuk, dia ajar cara satu mangkuk. Istilah dia guna demikian. Orang yang ada ilmu satu periuk, dia ajar orang ilmu cara satu periuk. Demikian doa kita. Kita ni tiap-tiap di kalangan kita tentu Allah bagi ilmu. Dah ada ilmu ni bagi tahu. Jangan terhenti pada anak kita. Tak faham, kita cari orang. Tak faham, kita cari guru yang baru. Untuk kita nak memahamkan lagi agama Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Jangan tunggu nak dengar kuliah je baru kita nak menambah, tak. Perhatikan duduk kat rumah tu, sambil-sambil makan cerita tentang agama pada keluarga masing-masing. Sambil-sambil kita borak dengan anak-anak kita, cerita tentang syurga neraka. Bagi tahu pada anak kita. Bagi tahu pada anak kita ni senang je. Mama baca tadi satu hadis. Abah baca satu hadis tadi. Hadis apa dia? Hadis melalui titian sirat. Rasulullah cerita, apabila tanya berapa lama melalui titian sirat ini, selama lebih kurang 15,000 tahun. Melalui titian sirat Allah. 15,000 tahun ni, 5,000 tahun dalam keadaan mendatar. Mendatar tu 5,000 tahun atas titian sirat. 5,000 tahun lagi mendongak naik ke atas. 5,000 tahun lagi menurun. 15,000 tahun di atas titian sirat. 15,000 tahun kita termenung je. Allah, kalaulah 15 hari macam mana? Tak payah 15,000 tahun. 15 hari je melalui titian sirat. Orang yang melalui titian sirat, Rasulullah cerita pula. Macam mana titian sirat? Tak cerita. Titian sirat ni lebih halus daripada selai rambut yang dibelah dengan 7. Cerita lagi, tajam dia, lebih tajam daripada mata pedang. Cerita lagi, di bawah titian sirat itu, kita cerita yang kita tahu, di bawah titian sirat ada gaul neraka. Di bawah itu ada pengait-pengait yang sedang mengait orang yang ke atas. Tercerita lagi pada mereka tentang sirat ini sendiri. Sebut satu tajuk je, sirat je, titian sirat je. Cerita tentang mengenai bagaimana orang yang masuk dalam api neraka ni bunyi macam mana. Orang yang jatuh, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya takfur. Kamu tahu orang yang masuk dalam neraka ni, Allah cerita dalam surah Al-Mulk, ketika mana dia campak dalam api neraka, bunyi api neraka tu bunyi raup bunyi. Syahiqan, bunyi api neraka tu dia menyambar wahya tafur, dalam keadaan bertempik bunyi krak. Bakar manusia, mati ke? Tak mati. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup. Cerita yang ni pun padan dah pada keluarga kita, biar termenung sikit. Kita bagi tahu pada anak-anak perempuan kita, kamu tahu bila kita dedah aurat berapa lama dalam neraka Allah? Sorak rambut tak apa, kita sebut pada dia, siapa yang nak buka aurat, nak dedah aurat, bukalah, dedahlah. Sorak rambut dia 1000 tahun dia dalam neraka Allah. Yang dia terdedah pada lelaki yang halal kahwin dengan diri dia. Sari dalam neraka Allah, selama mana dia dalam neraka Allah? Sari dalam neraka Allah sama dengan 1000 tahun hidup atas dunia. Berapa lama kita nak hidup begini? Takkan kita nak untung dunia, kita nak rugi akhirat. Kita nampak untung dunia, tapi kita tak tahu ke rugi akhirat. Benda-benda demikian kita cerita pada keluarga kita. Maknanya kamu seorang da'i, pendakwah, dipanggil demikian. Pendakwah ni biar jadi bagaikan Nabi Nuh AS. Dia sebut sampai anibudullah wattaqu, sehingga timbul ketakwaan dalam jiwa mereka. Timbul takwa ni perasaan apa dia? Al-khauf minan nar wal raja minal jannah. Perasaan takut kepada neraka Allah, rasa harap masuk dalam syurga Allah. Itulah takwa. Takwa dah lahir pada seorang. Aku bimbang apabila kala mana anak kita dah mula berbicara tentang agama, apabila hidup kita dah mula berbicara tentang agama, itu tanda sudah melahir takwa dalam kehidupan kekeluargaan kita. Ni setiap hari tak tanya, celik mata tanya, nak makan apa pagi ni? Dia tanya. Celik mata je tanya, nak jalan kat mana hari ni? Boring lah dia sebut. Pagi-pagi anak-anak kita ni cuti sekolah ni, menungging dia. Kita tanya kenapa? Boring lah cuti, tak ada kerja, tak ada benda. Maknanya apa dia? Kerana kita tidak ada matlamat. Cuba bagi tahu pada matlamat. Okey, cuti sekolah ni kita buat satu kajian terhadap surah Abasa wa Tawalla. Satu keluarga kita buat kajian.
Macam mana kajian terhadap surah Abasa wa Tawalla? Okey, kita mulakan satu surah, satu ayat ni. Buat usrah di kalangan keluarga kita. Duduk dengan keluarga kita misalnya contohnya. Okey, kenapa Allah cerita tentang Abasa? Abasa ni kenapa masa muka? Cerita datang daripada mana ni? Cerita kita pun cari dalam kitab. Buka dalam kitab itu, buka dalam kitab ini. Buat kajian dan kita tulis bersama dengan anak-anak kita. Hujung cuti sekolah, kita bentang depan suami kita, kita bentang depan keluarga kita, baru dia jadi bengkel. Dalam cuti sekolah kita ada manfaat dalam perkara-perkara demikian. Ini contoh yang mudah lah. Sebut teori senang lah, praktikal tu susah ustaz dia tu. Baru je Abasa nguap dah dia sebut. Baru je baca Abasa tu, terus kita dah kita sendiri dah mula bau masakan tengah hari dah. Baru cuba kita, kalau kita boleh buat, untunglah keluarga itu keluarga yang bahagialah, dan Allah rahmatilah rumah tangga tu demikian. Setiap rasul yang diutuskan oleh Allah juga mengajak kaumnya menuju ke arah sebagaimana yang tersebut di atas, yang disebut di atas. Marilah kita memperhatikan firman Allah Ta'ala di bawah ini, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak utuskan seorang rasul pun yang sebelum daripada kamu ini, melainkan semua diwahyukan pada mereka, illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan melainkan dia, yakni Allah, maka semua sekali mesti menjadi hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi datang tujuan yang ni, anibudullah, tujuan untuk menjadikan diri mereka hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan lain-lainnya alaihi wassalatu wassalam, semuanya mengatakan fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kamu pada Allah dan taatlah kamu segala benda yang dibawa oleh aku ini dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian sikit lagi kita nak sebut, seorang pendidik tidak mungkin dapat mengeluarkan muridnya menjadi manusia yang taat serta berbakti pada Allah, lagi dapat melihat keadaan sekitarnya dengan saksama. Tidak mungkin pula membiasakan untuk senantiasa beribadah dan mengenalkannya dengan melaksanakan ketakwaan. Semuanya itu mustahil terjadi selama orang yang mendidik tadi tidak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan memberi contoh dengan melakukan sendiri. Itu benda yang besar. Kita tak terkesan, benda yang kita ajar ni tak terkesan pada orang. Selagi mana kita tak buat. Buat dulu. Kita ajar orang qiyamul lail, kita kena qiyamul lail. Kita ajar orang derma, kita kena derma. Kita ajar orang apa dia? Puasa, kita kena puasa. Kenapa? Pendidik yang baik dia boleh buat dulu, kemudian diikuti oleh orang lain. Itu contoh yang kena ada. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu dak ajar orang benda yang baik, kamu sendiri tak buat benda yang baik tersebut? Kadang-kadang dia sebut kena jaga yang ni, kena jaga yang ni, dia sendiri tak buat. Anda buat contoh yang mudah. Kadang-kadang kita nak suruh orang dengar kuliah, ustaz-ustaz nak suruh orang dengar kuliah, dia sendiri kalau dia ada waktu lapang, ada waktu rehat, dia sendiri tak dengar kuliah. Macam mana dia nak suruh orang dengar kuliah? Orang yang baik, dia kena menjadikan diri dia contoh yang baik. Ini contoh yang baik dalam hidup. Kita nak suruh anak kita baca Quran, baca Quran, maghrib baca Quran, kita sebut demikian. Syaitan berkeliaran, kita duduk depan TV tengok cerita Cina, cerita Hong Kong, tak habis-habis kan. Maknanya kita tak habis-habis dengan cara demikian. Maknanya apa dia? Gambaran kita tidak memulakan benda yang baik dalam hidup kita. Contoh yang baik bermula daripada diri kita. Sebab ini adalah titik permulaan untuk mendapat gelaran sebagai manusia yang sudah suci bersih nafsunya. Orang yang baik, dia memulakan diri dia yang baik ini sendiri. Sihat dan segar jiwanya. Titik tolak itu tiada lain hanyalah murid hendaknya suka dan gemar menghormati gurunya serta menaruh kepercayaan yang seikhlas-ikhlasnya terhadap pendidikannya itu. Anda pernah ceritakan ada seorang wali Allah, dia suruh anak murid dia bangun qiyamul lail, dia bangun tahajud. Anak murid dia kena bangun pukul 3 pagi. Satu pagi malam tu anak murid dia bercakap, kita ni suruh guru kita ni bangun qiyamul lail, guru kita ni suruh kita bangun qiyamul lail 3 pagi, entah-entah guru kita ni tidur tak tahu. Dia sebut demikian. Dia borak ni dekat dalam bilik masing-masing ni. Anak murid ni bercakap, ya tak ya juga, tak nampak pun muka dia qiyamul lail, katanya anak murid yang lain. Keesokan hari dia bangun pukul 3 pagi berjalan nak pergi, guru dia dah tunggu dah depan. Guru dia tunggu apa dia? Guru dia kata,
kamu bercakap apa semalam? Dia tanya. Kamu bercakap apa semalam? Semalam kamu berbicara tentang aku bangun qiyamul lail tidak kan? Dia tanya. Pagi ni Allah suruh aku bangun awal, nak suruh tunjuk depan kamu yang aku bangun. Selama ni aku tak tunjuk yang aku bangun, katanya guru. Semalam kamu bercakap tentang dia aku ni tak bangun tahajud ni. Sekarang kamu tengok aku bangun tak bangun. Lepas pada tu anak murid tak bercakap lagi tentang guru ni. Jangan main-main bercakap dengan guru ni. Allah bagi pada seorang, dia sama juga dengan seorang anak bercakap tentang ibu bapa. Allah bagi kelebihan ibu bapa ni, dia tahu anak sedang berbicara tentang dia. Dia panggil deria rasa. Seorang suami, dia buat PL macam mana pun, isteri dia ni Allah bagi deria rasa. Kita belajar sebelum daripada ni. Deria rasa, insting tu, yang dia rasa tu, Allah bagi dah. Pelik dah suami dia, berjalan semacam je. Kemudian handphone pun letak bawah bantal lah. Deria rasa dah mula dah. Ataupun isteri yang dia ada masalah, suami dah tahu dah. Allah bagi secara automatik dalam jiwa suami ni, walaupun dia baru kahwin seminggu 2 minggu, Allah dah bagi dah. Dah bagi dalam jiwa seorang suami, dia tahu PL isteri dia apa dia. Kenapa demikian? Ini kelebihan seseorang yang Allah bagi dengan tujuan, inilah kehidupan dunia, saling bergantung di antara satu sama lain yang Allah jadikan begitu. Maka pendidik itulah yang wajib menyedarkan muridnya bahawa segala yang diberikan adalah bersifat hakiki dan benar. Dia kena ajar demikian. Semuanya itu kami jadikan sebagai permulaan dengan menyebut adab kesopanan seorang alim dan pelajar yang sedang belajar ilmu dan pendidik tersebut. Inilah yang diketengahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kini kita sekalian sudah mengenal sekadarnya perihal isi dan kitab Imam Ghazali, seolah-olah sedang bertatap muka dengan beliau sekarang ini. Mudah-mudahan demikian kita dapat manfaat daripada beliau. InsyaAllah pada minggu yang akan datang nanti kita akan cerita tentang adab kesopanan pelajar, murid dan juga pengajar, yakni guru. Ini beberapa perkara yang kena kita faham bagaimana kita belajar supaya kita mendapat ilmu yang diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz tolong jelaskan jeluwak. Orang Kelantan sebut gitu dia. Jeluwak ni dia panggil muntah kecil. Muntah kecil budak-budak tu. Kadang-kadang dia keluar dengan susu-susu tersedak kan. Yang sedak tu dia keluar. Orang Kelantan panggil jeluwak, dia panggil. Jeluwak dari susu yang dihisap oleh bayi, sama ada susu ibu ataupun susu formula, merupakan najis ataupun najis tengahan ataupun mutawassitah. Kalau dia dah masuk kemudian dia keluar balik, maka dia dianggap najis. Maka tak boleh kena pakaian. Kalau kena pakaian kita, maka kena bersih dan kita tak boleh buat solat. Dia dianggap najis. Masuk je dalam, lebih pada halqum dia ni, tiba-tiba dia terkeluar balik, najis. Air liur basi kita pun najis. Tapi kalau air liur luar yang tak masuk lagi dalam, najis? Tak najis. Itu cara demikian. Maknanya air liur basi kita ni, kalau dah lama dah masuk ke dalam dah, tiba-tiba keluar meleleh je, tu dia panggil najis. Demikian juga dengan anak kita. Anak kita ni, kalau sekiranya dia minum susu banyak sikit, kemudian dia keluar, dia senawa tu keluar dengan susu-susu, maka dia dianggap najis. Najis ini perlu dibersihkan dan dia tak boleh nak buat solat dengan kena najis ini sendiri. Sekiranya selepas waktu asar kita ingin mengerjakan solat sunat, apakah boleh? Tak boleh. Nak solat, keadaannya terima berita contohnya seperti accident dan memang kita berhajat untuk mengerjakan solat sunat hajat untuk kesejahteraan orang yang mengalami kelabangan, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Ataupun keadaan yang terlalu marah, walaupun sudah beristighfar, tak berhenti juga marah, nak semayang je lah, nak suruh berhenti, tak boleh juga. Tak boleh juga. Istighfar tak jadi juga. Nak semayang tak boleh. Nak buat apa dia? Mandi, berendam dalam kolam, senang je. Berendam je dalam besin tu besar. Kalau dah tak ada kolam, besin je lah, berendam dalam besin. Nak suruh apa dia? Nak suruh hilangkan marah. Lepas asar boleh semayang? Tak boleh.
kerana waktu ni waktu yang diharamkan, kecuali jenazah yang dinamakan dengan kalau kita tak semayang juga menyebabkan lambat untuk dikebumikan mayat. Maka Islam membenarkan. Itu pun ulama-ulama bincang, kalau boleh tangguh dulu sampai lepas maghrib. Kalau tak boleh, barulah semayang jenazah. Dia panggil demikian. Kemudian pada usia 35 tahun kawan saya baru bertaubat nasuha dan baru melaksanakan ibadah termasuk solat sunat. Ada pendapat mengatakan adalah sia-sia baginya melakukan solat sunat seperti duha, tahiyatul masjid, sebelum dan selepas solat fardu, solat tarawih dan lain-lain. Jika tidak buat qada solat. Jika tidak dibuat qada solat. Jika dikira secara kasar beliau hanya dapat buat solat sunat pada usia 70 tahun, 35 tahun campur 35 tahun. Adakah berdasarkan pendapat itu beliau berpeluang untuk buat solat sunat sekarang tanpa tunggu habis hutang qada solatnya? Para hadirin sekalian, anda nak sebut begini. Kalau kita taubat, kita tengok banyaknya dosa kita. Sembahyang kita ni berapa banyak tak terkira dah. Macam mana? Ulama kata ada dua kan cara. Yang pertama, kita kalau boleh qada lah, walaupun tidak diajar dalam syarak. Tak ada pun hukum qada dalam kitab-kitab fiqh, tak ada qada solat, tak ada. Kitab-kitab yang asal, kitab Melayu ni ada, kitab Melayu, kitab kecil-kecil jawi-jawi, kitab Melayu orang Melayu kita ni, orang alim kita ni ada. Tapi kitab yang asal, kitab agama yang asal memang tak ada. Tak ada orang qada dipanggil. Tapi kalau tak mampu, kita kata tak ingat dah ustaz berapa banyak dah nak qada ni, tak ingat dah nak qada, macam-macam mana cara dia, maka kita diajar supaya taubatan nasuha. Taubat nasuha ni, dalam taubat nasuha kita berazam, ya Allah aku tak nak ulang lagi, ya Allah aku tak nak buat lagi perbuatan yang sama. Mula 35 tahun tu sembahyanglah sunat sebanyak mungkin pun. Sembahyang sunat sebanyak mungkin. Mudah-mudahan dengan solat sunat kita tadi, dia akan menghapuskan dosa-dosa kita sebelum daripada ini. Walaupun tak terhapus, walaupun tak padan untuk nak menggantikannya. Ya. Sembahyang jangan tunggu umur 70 tahun baru nak solat sunat, jangan. 70 tahun kita mampu ke berdoa umur kita sampai 70 tahun dalam hidup kita? Kita tak ada jaminan dah sampai peringkat demikian. Kemudian ada soalan lagi ni tanya, ada soalan pelajar ni, dia hantar mesej pada Anan. Dia belajar melalui ni PJJ dia panggil. Dia hantar soalan ni, dia tanya, saya ada kemusykilan dalam surah Jumaat tentang kewajipan lelaki solat Jumaat dan tinggalkan jual beli. Tapi di tempat saya, kedai depan masjid dibuka masa khutbah Jumaat. Apa hukum urusan jual beli ketika itu ustaz? Yang jaga kedai perempuan, dia tanya. Dia yang haram untuk orang lelaki. Orang lelaki jual beli waktu mana solat Jumaat, azan kedua tu dia kena berada dalam masjid dah. Dia tak boleh buat apa-apa dah orang lelaki. Manakala orang perempuan, ulama-ulama bincang, boleh ke tak boleh. Kalau demi menghormati masa solat, maka tak payahlah, kerana hilang keberkatan nanti. Kita meniaga ni nak suruh berkat tu utama, untung tu kedua. Bukan orang kafir dia meniaga nak untung tu utama, berkat tak ada. Kita orang Islam dia berniaga, kita kena faham, orang Islam meniaga dia nak berkat tu utama, untung tu yang kedua. Kena faham, betulkan kepahaman di kalangan kita. Kerana kita nampak orang kita ni dia nak untung tu utama, sehingga kan meninggalkan keberkatan. Untung nak biar banyak, nak kena itu dan sebagainya. Tak, dalam Islam aja berkat tu utama. Suatu zaman sahabat-sahabat, kalau mereka meniaga, kedai dia maju sikit, dia larang orang masuk kedai dia. Jangan masuk lagi kedai saya, masuk kedai sebelah. Kedai sebelah tak maju-maju lagi disebut. Tu cara sahabat-sahabat tolong beli barang-barang kedai sebelah. Dia anjurkan pula, dia sebut demikian. Tengok bagaimana cara mereka lakukan.
Akhirnya masing-masing dapat manfaat. Ni dengan tujuan apa dia? Berkat itu perlu. Berkat itu perlu. Keberkatan ini besar. Sebab tu dalam perniagaan benda yang asas. Jadi kalau hari Jumaat, orang perempuan kalau dia nak suruh berkat, dia nak hormat, dia jaga dia dengar juga khutbah Jumaat. Tu cara demikian. Lebih baik daripada dia meniaga, kerana dia mengganggu orang yang sedang jual beli ni sendiri. Bila ganggu orang ganggu orang sembahyang Jumaat kerana jual beli dia tadi, maka dia akan merosakkan pula keberkatan yang sepatutnya dia dapat. Itu cara demikian. Ni kadang-kadang meniaga hari Jumaat ni orang lelaki, ana tegur banyak kali. Orang lelaki meniaga, kadang-kadang meniaga cendol dia ana sebut. Bukannya besar sangat pun, jaga cendol dia. Tak sembahyang Jumaat, mempertahankan kecendolan dia. Yang jenis demikian, duduk jaga cendol, tak sembahyang Jumaat. Niaga tak padan langsung dengan jaga cendol masuk neraka Allah. Benda yang macam tu je kena faham. Hari Jumaat berhenti dah, azan kedua berhenti, tutup semua. Tutup semua, tak kira. Orang dah azan dah kan? Dah azan kali yang pertama tu tutup. Orang nak beli barang pun tak ada dah. Kita buat macam suasana di Mekah kan, contoh yang mudah. Di Mekah tu orang nak beli tak ada. Ba'das salah disebut. Lepas pada semayang datang nak beli banyak mana pun tak kisah. Mereka apa dia? Konsep keuntungan itu tidak ada, tapi konsep yang namakan dengan keberkatan itu diutamakan. Tu kena faham orang yang meniaga. Kemudian anda nak sebut, jemaah tanya juga pasal madu tu, pasal madu. Ada lagi yang jemaah yang telefon pada anda tanya. Madu tu para hadis kan buat amalan. Madu ni anda sebut banyak kali. Anda dapat daripada Thailand, daripada pelajar yang menghafal Quran di Thailand. Dan para hadis kan beli itu sambil menderma sama pada pelajar di sana lah. Dan zakat yang kita tolong kita jual ini, income untuk pelajar Thailand tu, pelajar tahfiz di sana tu lebih kurang 5,000 sebulan. 5,000 sebulan daripada jualan madu tu saja. Maknanya memang katanya ustaz tu boleh. Dulu pelajar tahfiz yang belajar di situ cara percuma ni lebih kurang 30 lebih orang. Sekarang 127 orang. Maknanya hasil daripada belian madu, para haniskan duk beli madu ni, yang pelajar-pelajar bangun dan doa tiap-tiap pagi pukul 3 pagi bangun, kemudian baca doa, kemudian doa nak suruh biar mudah-mudahan keberkatan. Anak-anak yang bongsu sekalipun sekarang ni pun pagi-pagi campur dengan madu tu lah. Setiap kali mana minum susu, dia amalkan minum susu kambing, kemudian campur dengan madu. Anak-anak yang pergi belajar pun sama juga. Anda nampak kesan dia positif, di mana tubuh badan dia kuat, imun dia kuat, tubuh badan dia. Dan anak sendiri pun kadang-kadang anda amalkan minum air madu dengan suam, madu suam tu minum dengan air suam, 2 sudu setiap pagi, guna sudu plastik buat amalan pada diri kita ni. Ni menampungkan dalam masa yang sama, memberi kekuatan pada kita. Madu ru'yah, dan anda baca lagi ayat Quran Karim untuk nak mudahkan penyembuhan pada diri kita ni sendiri pada madu-madu sebab madu tu madu ada kat luar nantilah. Ada jemaah yang sibuk hantar mesej tanya lagi, ustaz tolong jelaskan balik tentang madu tu sendiri. Termasuk dengan serunding bilih tu pun sama sebenarnya. Serunding bilih tu dana sama untuk di sekolah Hana lah, di Kelantan tu. Dan hari ni dipahamkan ada black pepper pula, perasa black pepper katanya. Maknanya ada perasa-perasa yang lain. Tu pun dana jugalah. Adalah income selain daripada kita minta derma, kutip derma, tapi di sana adanya keuntungan melalui jualan-jualan ini sendiri. Jemaah sekalian, ada seorang ustaz mana tadi? Ustaz apa? Ustaz Amran. Jemaah sekalian, Ustaz Amran Yusuf, Amran Muhammad Yusuf, beliaunya tengah-tengah mengajar, tiba-tiba kena stroke, kena angin ahmar. Kemudian tengah-tengah mengajar di Yayasan Restu, dan Ustaz Amran ni dia mengajar di Yayasan Restu. Kemudian tengah-tengah mengajar, tiba-tiba kena stroke ketika mengajar. Jadi beliaunya akan buat pembedahan jantung pada, anda tak ingat tarikh tu. Kemudian kitanya hari ni kita buat sumbangan lah. Beliau tak minta, tapi hari ni kita buat sumbangan pada beliau.
dalam memberi kekuatan pada beliau lah. Guru-guru kita ni, kita tak boleh nak buat yang lain kecuali doa pada dia. Kemudian kalau kita ada sumbangan sikit, kita bagi sumbangan. Mudah-mudahan dengan cara demikian. Kadang-kadang guru-guru ni, Ustaz Amran ni anda dipaham dia jual buku gitu je. Maknanya daripada jualan buku tu barulah dia dapat adalah sikit untuk rezeki keluarga beliau selain daripada mengajar ni. Jadi para hadirin sekalian, kita buat kutipan khusus hari ni untuk beliau. Mudah-mudahan dalam bulan Rejab ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Kemudian di samping pada masa yang sama juga anak pada Datuk Abu Bakar ni, beliau tak hadir hari ni. Sepatutnya anda jawab soalan beliau pada hari ni. Anda janji pada minggu ni sudah anda nak jawab. Beliau nya tak dapat hadir. Dia minta supaya tangguh minggu akan datang nanti dia hadir nanti. Tak nak jawab mengenai tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tapi anak beliau nama Muhammad Zuhaidi Abu Bakar tengah koma kerana serangan angin ahmar juga. Jadi kita doalah, insya-Allah mudah-mudahan. Dan kemudian anak-anak kita yang menduduki peperiksaan ni, ada yang koma di ICU. Kemudian kelas Ustaz Salahuddin Nasir di Surah At-Taqwa Seksyen 7 esok jam 3 petang. Hadis kursi Ustaz Kamal 24 hari bulan 5 hari Khamis 3 petang. Kemudian doa ni insya-Allah. Ada adik ipar yang lari daripada rumah tak balik-balik lagi. Khairul Bahri bin Idris minta kita doa supaya balik ke pangkuan keluarga. Kemudian doa peperiksaan ni, anak-anak yang berhadapan dengan peperiksaan ni final degree di universiti, insya-Allah kita doalah mudah-mudahan diberi kejayaan. Ustaz Abdullah Yasin esok Jumaat 25 hari bulan jam 9.30 pagi di Dewan Seksyen 4. Kemudian ada doa untuk majlis perkahwinan anak pun, insya-Allah kita doalah biar berjalan berkat. Ni musim-musim kenduri kahwin ni. So musim kenduri kahwin, kita doa biar mereka diberi keberkatan rumah tangga yang diberkati di sisi Allah, insya-Allah. Dan kemudian peperiksaan program satu lagi. Tolong war-warkan tentang 2 program rekod kelas intensif matematik Adiputra, berkongsi tentang formula dan kaedah pada seni matematik Islam pada 9.10 Sabtu Ahad sekolah pemasaran 7 Seksyen 7. Kemudian kedua, kelas intensif hafazan di surah As-Salam Seksyen 9 Shah Alam 8.30 pagi hingga 4.30 petang 4 hingga 6 Januari. Siapa yang berminat boleh hubungi Puan Nur Isyah. Flyers ada diedarkan sama dengan jemaah tu lah. Kita doalah sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khususan ila Muhammad Zuhaidi Abu Bakar. Allahumma shfi mardah. Allahumma yassir auladana fi imtihanihim khususan ila Jazlin Hakim bin Razali. Allahumma shfi mardah Abdul Samad bin Kusnan. Allahumma shfi mardah. Allahumma arji' auladana fi usratihi. Allahumma yassir Khairul Bahri bin Idris. Allahumma ij'alhu min ibadikas salihin. Allahumma yassir auladana fi imtihanihim khususan ila Allahumma yassir Fazlin. Allahumma yassir lahu. Allahumma yassir wan Bazilah binti wan Ibrahim, wan Bazli binti Ibrahim, wan Arina wan Nurdiana binti wan Ibrahim. Allahumma yassir lahum fi imtihanihim. Allahumma yassir auladana Anisah binti Muhammad Kamal. Allahumma yassir lahu. Allahumma yassir laha wa la tu'assirha wa tammimha bil khair. Allahumma yassir Muhammad Imanuddin bin Muhammad Syahrin. Allahumma yassir lahu fi imtihani. Allahumma shfi marda Zafifah binti Mukhtar. Allahumma shfi marda. Allahumma yassir auladana Muhammad Aizuddin bin Muhammad Rizwan. Allahumma yassir lahu. Allahumma yassir Nazli Abu Kasim.
اللهم يسر اللهم يسر له ولا تعسره وتمه بالخير اللهم بارك لهما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير نور شهيدا اللهم بارك لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير اللهم يسر أولادنا في امتحانهم خصوصا إلى نور الريمي بنت حج جعفر اللهم يسر لها ولا تعسرها وتممها بالخير اللهم اشف مرضى نور العتيقة بنت أحمد اللهم اشف مرضى اللهم الشافي أنت الشافي لا يغادر سقما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Perubatan Islam di Darut Tibun Nabawi hari ni tak ada tak ada. Petang ni jemaah-jemaah yang biasa pergi merawat di Darut Tibun Nabawi tu, petang ni tak ada ni. Ana terpaksa ke Kelantan terus petang ni.